Okey. Kita sambung yang minggu lepas. Okay, sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya? Yang mungkin kat sekolah dah belajar kan? Kat sekolah cikgu-cikgu sekolah dah mula ajar. Ataupun you all ada something nak tanya, boleh tanya dulu. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, apa kita teruskan ya. Macam last week kita sampai prestasi perbandingan ni, perbandingan prestasi perniagaan. Okey, cikgu dah explain. Untuk soalan ni yang selalu keluar exam SPM. Biasanya dia tanya kita perlu buat analisis antara tempoh perakaunan, dua tempoh perakaunan. Ataupun kita perlu buat analisis, kita nak bandingkan antara dua industri yang sama atau dua kedai yang jual benda yang sama. Biasa kalau soalan exam keluar, itulah soalan yang keluar. Dan kita kena buat inilah keputusan lah mana yang lebih baik. Okay, sekarang kita tengok contoh soalan. Ini kita tak bincang lagi kan? Kita dah buat belum minggu lepas soalan ni? Contoh perbandingan antara tempoh. Belum Alright. Okay, apa yang ni kita buat sama-sama. Cikgu rasa mesti ada yang sudah buat, tak apa. Cuma cikgu nak explain apa perlu kita nak buat. Alright. So kalau kita tengok contoh ni, ini contoh antara tempoh syarikat yang sama tapi kita banding antara dua tempoh, iaitu tempoh 2020 dan 2019. Jadi biasanya 2019 dia ada dah beri 3 analisis dah. Atau tak apa. Okay, sekarang ni 2020 dia hanya beri maklumat kewangan seperti ni. Okay. Jadi bila kita baca soalan, kita mesti kira lah apa yang dia nak. Apa kehendak soalan kita mesti kira. Okay, jadi macam cikgu dah cakap last week, soalan bila dia suruh hitung, so you jangan lupa yang pertama formula mesti ada. Okay. And then nombor 2, jalan kerja mesti ada. Ini cikgu dah explain last week kan. Okay, and then nombor 3, jawapan, answer mesti ada unit. Kalau RM, RM. Kalau ringgit, kalau hari, hari. Okay, ini mesti ada kalau soalan hitung. Alright. So, dia nak kos jualan. Soalan pertama ni, dia nak kos jualan. Okay, jadi, kita kena ingatlah semula. Apa formula nak cari kos jualan? Di mana kalau kita buat Apur dan PKK, di mana boleh kita jumpa kos jualan? Okay, jadi, kita boleh jumpa kos jualan. Kita boleh jumpa di Apur, right? Kita boleh jumpa dekat Apur, akaun perdagangan metodologi. Dan untuk dapatkan kos jualan, ada 2 cara. Sama ada kita menggunakan inventory awal tambah belian dan seangkatan yang yang berkaitan tu contoh ada pulangan ke, kita kena tolak lah. Kalau ada Audi kena tambah, okey. Dan kita kena tolak dengan inventory akhir. Cikgu bagi tahu ni yang asas sahaja. Cikgu bagi tahu ni yang asas sahaja. Alright. So kita akan dapat kos jualan. Okey, kita guna yang ni pun boleh. Atau kalau maklumat ni tak ada, maklumat inventory tak ada, belian tiada, inventory akhir tak ada. So macam mana kita nak cari kos jualan? Okey, kita nak cari kos jualan, kita boleh cari dengan kaedah jualan tolak kos jualan. Jualan tolak untung kasar. Okey, jualan tolak untung kasar. Jadi ada 2 cara ni lah untuk kita dapatkan kos jualan. Alright, ini formula dia. Okey, cuba kira dapat tak kalau kita tengok pada maklumat kewangan ni 2020.
Okey. So inventory awal ada, inventory akhir pun ada, belian pun ada. Jadi kita guna kaedah yang ni lah untuk cari kos jualan. And then pulangan belian tak ada, Audi pun tiada. Jadi kita gunakan 3 ni saja untuk dapatkan kos jualan. So kita tambahkan semua maka dapatlah jawapan dia iaitu 77,000. 7,660 kita tambah dengan 75,000 belian 680 dan kita tolak dengan inventory akhir. Dapat dulu jawapan dia berapa. Tolak inventory akhir. Inventory akhir 634. Okey. Okay, jalan kerja tak ada, you tak tulis RM pun boleh diterima, tak ada masalah. Cuma jawapan akhir, jawapan mesti ada RM. Working tak ada RM tak apa. Jawapan mesti ada RM. Alright? Okay, so bila dah dapat kos jualan, so kita dapat 77,000. Okay. Barulah kita kira tokokkan yang nombor 2 tu. Right, nak kira tokokkan. Okay, tokokkan, formula tokokkan. Apa formula tokokkan? Untung kasar bahagi kos jualan. Mesti ada darab dengan 100. Okey, then untung kasar. Okey, untung kasar kita tahu tak? Tak ada dalam maklumat kewangan ni, tak ada untung kasar. So kita kena cari. So bagaimana kita nak cari untung bersih tolak untung bersih. Tak payah, kita tak payah guna untung bersih, kita guna jualan. Jualan. Okey, jualan tolak kos jualan. Dapatlah untung kasar. Jualan kita dah ada dalam ni, ini jualan. Kos jualan yang baru dapat tadi. Jadi soalan tu ada sambungan-sambungan dia. Kalau you all dapat yang kos jualan tadi, soalan lain memang boleh jawab. Okey. Tolak 77,000. Dapat untung kasar. Dan bahagi dengan kos jualan 77,000 darab 100. Jadi kita akan dapat jawapan. 110,000 tolak 77,000. Okay, bahagi 77,000. Dan kita darab dengan 100. Okay, so kita akan dapat jawapan 42.86%. Mesti macam ni. Tengok. Ada formula, ada jalan kerja, jawapan dalam unit. Okay, itu jawapan nombor 2. Okay, next nombor 3, pulangan atas modal. Okay, pulangan atas modal, kalau ikut formula pulangan atas modal adalah untung bersih bahagi modal awal. Okay, untung bersih bahagi modal awal. Darab 100. Okay. Jadi untung bersih ada diberikan sini 13,800. Okay. Bahagi dengan modal awal. Okay, modal awal ini 60,000. Maklumat semua ada, jangan risau. Kalau tak ada memang kena cari. Jadi masa inilah kita nak guna kepakaran kita dalam APUR dan PKK. Format APUR PKK tu. Okey. Jadi kita akan dapat 23%. Betul kan? 23%. Ada perpuluhan tak? Okey, 23%. Okey.
Selesai nombor 3. Nombor 4. Nombor 4, nisbah semasa. Nisbah semasa. Jadi formula nisbah semasa ialah jumlah aset semasa jumlah aset semasa kita bahagi dengan jumlah liability semasa. Alright. Okay, so aset semasa yang ada dalam maklumat keuangan ni, aset semasa kita adalah yang pertama inventory akhir. Okay, ini aset semasa. Lagi mana? Akaun belum terima. Kemudian bank. Ini semua aset semasa. Insurans prabayar. Okey. Jadi itu aset semasa. Jadi kita kena tambahkan semualah. Ingat aset semasa. Aset bukan semasa tak perlu. So masa ni kalau kita tak tahu bezakan aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa semua memang jadi masalah. Okey, and then bahagi dengan liability semasa. Jadi liability semasa kalau daripada kenyataan ni hanya ada akaun belum bayar, kadar bayaran belum bayar. Ada dua sahaja, liability bukan semasa. Tambah 150. Jadi kita akan dapat jawapan 2.15 nisbah 1. Yes, ini jawapannya. Right. Okay, itu nisbah semasa. Okay. Next, kita tengok nombor 5. Apa yang ni kita buat sama-sama. Soalan berikutnya nanti, soalan 1 dan seterusnya nanti, cikgu nak korang buat sendiri. Contoh ni, tak apa kita bincang. Okey, kadar pusing ganti inventory. Okey, kadar pusing ganti inventory, formula untuk kadar pusing ganti inventory. Itu dia. Inventory, kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okay. Kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey. Kos jualan tadi kita dah dapat 77,000. Okay. Inventory purata kena cari, iaitu inventory awal 7660. Okay, tambah inventory akhir 6340. Okay, kita bahagikan dengan 2. Jadi dapat 77,000. Okay, kita dapat inventory purata sebanyak 7,000. So 7,000. Okay, lagi kan dapat jawapan 11. Okay, 11 mesti ada perkataan kali. Kalau tak ada perkataan kali ni salah. Mesti ada perkataan kali. Okey, kalau dia minta dalam hari. Sebab kadar inventory purata ni jawapan yang paling jawapan yang diperlukan ialah dalam kali ni, bilangan ni. Okey. Jawapan yang diperlukan bilangan. 11 kali ni, ni yang diperlukan dalam jawapan. Okay, tapi kalau soalan minta dalam hari, kalau kita nak jawapan dalam hari, so kita ambil lah setahun ada berapa hari? Setahun ada 365 hari. Bahagi dengan 11. So akan dapat
Berapa? $33.18, right? Okay. Atau jawapan dia adalah 34 hari. Jawapan bawah tu salah. Okay. 34 hari. Yang ni awak kena hati-hati hari ni. Kalau tempoh syarikat setahun, okey betul. Tapi kalau tempoh syarikat sebulan, tengoklah sama ada 30 hari atau 31 hari. Ni kena tengok hati-hati. Tengok analisis yang kita buat tu tempoh hari tu berapa lama. Adakah dia sebulan, 3 bulan ke, 6 bulan ke atau setahun? Itulah hari yang kita kira. Macam ni kita ambil lah setahun. Contoh setahun, kalau dia tak cakap, kita ambil setahun. Jadi 365 hari. Alright, macam ni. Jadi ada formula, ada jalan kerja, jawapan mesti dalam unit baru dapat markah penuh. Okey, itu dari segi pengiraan. Okey, tengok B. Pada tahun kewangan manakah perniagaan menunjukkan jualan lebih laris? Berikan alasan anda. Okey, jangan risau kalau soalan macam ni. Dia tanya pendapat ni, jangan risau. Selalu markah untuk soalan macam ni 2 markah saja. Tak perlulah you all buat essay, nak explain panjang-panjang. Tak perlu. Biasa markah 2 markah sahaja untuk soalan explain macam ni. Cuma apa yang perlu kita jawab, kita nyatakan tahun mana atau perniagaan mana yang lebih baik. Kemudian kita beri alasan sikit. Tengok kehendak soalan tu kita perlukan perbandingan analisis yang mana. Contoh macam ni, pada tahun kewangan manakah perniagaan menunjukkan jualan yang lebih laris. Okey, kehendak soalan adalah untuk jualan yang lebih laris. Kalau jualan yang lebih laris, kita nak refer analisis yang mana? Siapa boleh bagi tahu? Kadar pusing ganti inventory. Okay, good. Ada yang jawab itu. Save. Kadar pusing ganti inventory. Kita nak tengok jualan yang lebih laris. Jadi kita comparekan kadar pusing ganti inventory lah. Jangan comparekan benda lain. Okey, jadi kalau kita nak bandingkan 2 tahun ni. Okey, tahun 2020 tadi kadar pusing ganti kita adalah 11 kali atau 34 hari. Untuk 2019 ada sini kadar pusing ganti inventory adalah 9 kali. Jadi mana lebih baik? Tahun bila? Tahun mana yang lebih baik? 2020. Okey. Daniel Haris. Terima kasih. 2020 lebih baik sebab dia lebih tinggi 11 kali kan. Jadi kita tulis ya jawapan 2020 kerana tak payah tulis perniagaan yang menunjukkan jualan lebih laris. Itu bahasa Melayu kan, tak perlulah. Kita buat account. 2020 kerana kadar pusing, cikgu buat short form tapi korang tak ada short form. Ganti inventory lebih tinggi atau lebih baik. Lebih baik atau lebih tinggi, tak kisah mana-mana, daripada tahun 2019. Cukup jawab macam ni pun dah betul, dah dapat 1 markah. Macam mana markah tu dapat? Okey, 2020 ni 1 markah. Awak jelaskan lebih baik daripada tahun sebelum dia, dah dapat 1 markah. Mungkin cikgu kat sekolah ada sebab ada cikgu kat sekolah dia akan cakap okey, kena bagi tahu nilai-nilai dia. Tak kisah. Kalau you all nak bagi tahu nilai pun tak ada masalah.
Benda cakap macam ni kadar pusing ganti inventory pada tahun 2020 adalah lebih tinggi sebanyak 11 kali berbanding tahun 2019 sebanyak 9 kali. Pun boleh, tak ada masalah. Awak nak cakap macam ni pun boleh. Tak perlulah kita cerita panjang lebar sampai satu muka surat, tak perlu. 2 markah je. Okey? Itu cara kita jawab. Okey, kalau dia minta keuangan, soalan explain perniagaan yang menunjukkan keuangan yang lebih baik. Kalau keuangan yang lebih baik, kita refer kepada nisbah keberuntungan. Tengoklah antara nisbah keberuntungan untuk 2020 ada tokokan, pulangan atas modal kan. Okay, kita bandingkan dengan 2019. 2019 ada apa? Okay, 2019 ada pulangan atas modal. Jadi kita comparekan pulangan atas modal. Jangan awak ambil 2020 tokokan, 2019 pulangan atas modal. Salah. Kita kena bandingkan benda yang sama. Jangan bandingkan benda yang tak sama. Okey. Itu contoh jawapan lah. Okey. Boleh? Ada soalan tak nak tanya? Okay. Alright, kita terus kepada contoh yang kedua. Yang ini contoh perbandingan dalam industri yang sama. Dalam perniagaan yang sama, iaitu perniagaan gagah perkasa dengan perniagaan tegak maju. Jadi jual apa ni? Jual alatan dan makanan kesihatan. Betullah nama dia macam tu. Okey, tengok. Gagah perkasa dia bagi maklumat keuangan. Jadi kita boleh agak, mesti kita nak cari analisis untuk gagah perkasa. Ni, kan? Tegak maju je dah beri dah. 2 analisis, kadar pusing ganti inventory dengan pulangan atas modal. Okay. Jadi kita tengok soalan A. Hitung perkara berikut bagi perniagaan gagah perkasa, kan betul? Kita kena kira gagah perkasa punya jawab analisis. Okay, margin untung kasar. Tengok yang pertama. Okay, margin untung kasar. Formula margin untung kasar. Untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Dan disebabkan dia nisbah keberuntungan darab 100. Nisbah keberuntungan je yang perlu darab 100. Okey, sekarang untung kasar. Okey, untung kasar dah ada. 56250. Okey, jualan bersih. Berapa jualan bersih? Siapa dapat bagi jawapan? Jualan bersih. Okay, Syed macam mana dapat jawapan 345,500? Oh, ada di sini jualan jualan bersih ada. Okey. Disebabkan pulangan tak ada, jadi kita ambil jualan sahaja. Janganlah korang nak cari juga pulangan. Jualan bersih tu maksudnya kalau ada pulangan, jualan bersih lah. Kalau pulangan tak ada, kita just ambil jualan sahaja. Okay, then darab 100. Dan kita akan dapat jawapan. Okay, 16.28%. Okay. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Okay. Right. Pulangan atas modal, formula dia adalah untung bersih. Okay. Kita bahagi dengan modal awal. Okay. Modal awal ada 120,000. Okay. Untung bersih, macam mana nak dapat untung bersih? Dalam kewangan tu tak ada. Okay. Macam mana kita nak kira?
Okey. Untung kasar tolak, sepatutnya untung kasar tambah hasil tolak belanja kan. Tapi hasil tak ada. Yang ada sini adalah belanja, jadi kita tolak dengan belanja. Untung kasar tolak dengan belanja. Jadi untung kasar 56,250. Okey, belanja kat sini dia dah tulis pelbagai belanja. Itulah belanja dia. Okey, 16,750. Okey, bahagi dengan 120,000. Right. So kita akan dapat $32.92 Okey. Jadi kita akan dapat 32.92%. Okey. Itu jawapan nombor 2, pulangan atas modal. Okey, seterusnya nombor 3. Kadar pusing ganti inventory. Okey. Kos jualan kita bahagi dengan inventory purata. Okey, kos jualan. Inventory purata dah ada. Dah ada kan? Ni, dia dah bagi dah siap-siap. 30647. Kos jualan. Macam mana dapat kos jualan? Tadi contoh tadi dia juga dah bagi tahu dah ada 2 formula kan? Sama ada kita nak guna inventory awal, tambah belian, tolak inventory akhir, atau kalau tak ada maklumat tu, kita boleh gunakan dengan jualan tolak kos jualan. Jualan tolak dengan untung kasar. Okay, so kita ada jualan ada, untung kasar pun ada. Jadi itu yang kita gunakan. Jualan tolak dengan untung kasar. Okey, so kita akan dapat jawapan. Okey. $9.43 kali. Jawapan bawah tu silap Kenapa cikgu cakap jawapan bawah ni salah? Jawapan bawah ni salah. Sebab berikan jawapan anda pada 2 titik perpuluhan. Kena ikut kehendak soalan. 9.43 kali. Alright. And then kalau kita nak tahu dalam hari, kita bahagilah. 365 hari. Bahagi dengan 9.4 kali. Dan kita akan dapat 30. Berapa? 365 bahagi 9.43 kali. So dapat 38.7 atau 39 hari. Okey. Jadi jawapan dia adalah 39 hari. Jawapan bawah ni betul kan tolong betulkan jawapan yang nombor 3 ni. Okey. Selesai A. Kemudian B. Hitung kadar pusing ganti inventory. Dah selesai dah kan. Tegak maju. Sekarang yang B ni nak tegak maju pula. Okey. Tegak maju yang ni. So 365 bahagi dengan 12. So dapat
30.42 atau 31 hari. Okay, ini jawapan dia. So jawapan B itu salah. Okay. C. Jika anda seorang pelabur, perniagaan manakah yang anda pilih? Kenapa? Jadi soalan macam ni pula, dia lain ayat dia, tapi lebih kurang macam tadi jugalah. Awak just nyatakan tafsiran, sorry. Tafsiran. Okay. B tadi kita dah dapat 31 hari. Okay, 31 hari. Jadi kita nak tafsirkan macam mana 31 hari ni? Perniagaan. Okay. Bukan lebih laris sebab kita bukan bandingkan ya. Ini kita nak tafsirkan untuk sesebuah syarikat. Okay. Perniagaan tegak maju mengambil masa 31 hari untuk membuat belian baru. Sebab dia nak tafsirkan nilai 31 hari tu. Bukan dia suruh bandingkan. Kalau bandingkan baru boleh kita nyatakan lebih laris ke, lebih untung ke, lebih baik ke. Kalau dia minta tafsirkan nilai tu, jadi kita kena tafsirkanlah. Disebabkan ini kadar pusing ganti inventory. Inilah tafsiran dia, mengambil masa 31 hari untuk membuat belian baru. Okey, soalan B. Okey, next C. Jika anda seorang pelabur, perniagaan manakah yang anda pilih? Okey. Ingat sekarang dia fokus pada pelabur. Okey. Kalau pelabur, analisis mana yang kita nak rujuk, nak refer? Kalau pelabur, kita rujuk kepada pulangan atas modal, investment. Apa-apa investment, nak invest, kita rujuk kepada pulangan atas modal. Pelabur, investor nak sebelum nak invest duit, sebelum kita nak invest kat mana-mana syarikat, kita rujuk pulangan atas modal. Okey, jadi antara dua syarikat ni, mana yang awak nak pilih? Gagah Perkasa ke Tegak Maju? Okey, Gagah Perkasa tadi kita dapat 32.92% kan? Okey. Untuk Tegak Maju 29.81%. Jadi Gagah Perkasa. Okey, tulis jawapan perniagaan Gagah Perkasa. Kerana kita bagi tahulah kadar pulangan atas modal lebih tinggi berbanding perniagaan Tegak Maju. Ataupun nak buat nilai dia boleh, kerana pulangan atas modal sebanyak 32.92% lebih tinggi berbanding pulangan atas modal Tegak Maju iaitu 29.81%. Itu sahaja perbandingan. Kalau ditanya kenapa, beri alasan. Berikan hujah, misal kata soalan saja je nak bagi. Padahal itu je alasan dia, itu je reason dia kenapa. Okey, selesai dua contoh soalan, iaitu soalan antara tempoh dengan industri yang sama. Okey, kalau ada soalan boleh tanya lepas ni.
Sambil buat latihan tu korang boleh tanya. Okey. Kalau tak ada, boleh kita tengok ni soalan yang pertama ni. Okey. Alright, cikgu nak cuba buat. Okey, jawapan ada bawah tu, kalau ada masalah boleh tanya. Mungkin jawapan salah. Okey, cuba buat. Tak buat, kita tak tahu apa yang kita tak faham, apa yang kita tak kurang. Kalau kita buat, kita tahu. Okey, dapat kos jualan. Siapa ada masalah tak dapat untuk kos jualan? Okay, cikgu harap semua dah faham kan nak cari kos jualan tadi? Ingat nak kira kos jualan yang untuk soalan ni jangan lupa belian ada Audi di situ. Angkutan masuk, jangan lupa. Sebab kita masih lagi ambil kira sekiranya ada pulangan atau Audi. Bukan kereta tu Ini short form saja. Okay, angkutan masuk. U upah atas belian. D duty import. Insurans atas belian air. So, kalau ada belian kena tambah. Okay.
kadar pusing ganti inventory kalau kita tak jawab dalam hari pun tak apa. Seperti kita cakap tadi ya. Cukup kalau kita nyatakan berapa kali. Itu dah boleh dapat markah dah. Hari tu terpulang. Kalau awak rasa nak letakkan hari boleh. Okey, ada yang dah sampai B eh. Okay, nyatakan dua fungsi kadar pusing ganti inventory. Okey, fungsi dia yang pertama kita boleh tahulah sama ada kita boleh tahu berapa kali kita buat belian dalam masa setahun. Dan kita boleh tahu kat situ kecekapan dalam menguruskan inventory. Kecekapan dalam menguruskan jualan inventory. Itu boleh kita ganti katakan sebagai fungsi. Kadar pusing ganti inventory ini adalah kecekapan pengurusan kecekapan menguruskan kecekapan syarikat menguruskan jualan inventory. Kecekapan syarikat menguruskan jualan inventory, atau kita boleh letak satu lagi, kita dapat tahu kekerapan belian inventory yang baru. Tafsiran tu pun sebenarnya fungsi dia juga. Ataupun kita nak tahu jualan lebih laris dijual, barang niaga kita lebih laris dijual pun boleh juga. Jualan inventory laris dijual. Kekerapan jualan inventory. Tapi dia lebih kepada kekerapan lah kadar pusing ganti inventory ni.
Sebab dia nampak tu pusing ganti. Bertukar ganti. Okey, dah siap? Kalau siapa dah siap boleh buat soalan 2. Cuma C untuk C ni kedudukan pembayaran liability. Jadi pembayaran liability kita boleh rujuk nisbah kecairan. Boleh rujuk nisbah kecairan. So ada 2 hujan semasa, hujan asid. Jadi pensanik ada 2 juga. 4 dengan 5 dengan 6 ni. Perniagaan Canon pun ada 2. So boleh bandingkanlah salah satu. Boleh diterima. Banding je salah satu. Kalau ambil nisbah semasa, ambil nisbah semasa. Kalau nak hujan asid, ambil hujan asid. Okay. Dan pelaburan, jadilah pulangan atas modal. Okay, siapa dah siap boleh buat soalan nombor 2. C tu pensanik lah jawapan dia. Itu C. Sorry, C bukan pensanik ya. Kalau lebih baik perniagaan Canon. Ingat tak cikgu dah explain last week? Kecairan, nisbah kecairan paling ideal, paling bagus adalah 2:1. Kalau kita bandingkan dua syarikat, kita ambil yang lebih rendah. Maknanya yang 2 tu terbaik lah. Kalau ada yang dapat 4, 5, itu syarikat tu kurang baik. Dia bukan tak baik-baik, tapi kurang baik sebab dia tak gunakan aset dia sepenuhnya. So antara Canon dengan Panasonic, untuk C, jawapan dia Canon yang terbaik sebab nisbah dia lebih kecil. Apa tu? Buat baju. Ini pakai
Okey, soalan 1 semua dah siap? Dah buat? Okey, kalau siapa yang dah boleh buat soalan 2. Soalan 2 ni dia pendek je soalan dia, tak banyak. Cuma soalan 2 ni kita tak buat perbandingan. Ya. Kita kira nisbah analisis sahaja. Okey. Maknanya siapa yang dah siap tu buatlah sebanyak mana yang boleh buat. Kalau dah siap soalan 2, tak ada masalah. Boleh dapat jawapan, boleh tahu, boleh ni tahu cara nak kira. Okay, teruskan soalan. Teruskan buat soalan nombor 3 pula. Mungkin kalau soalan yang explain tu kalau rasa nak dapat jawapan yang betul, boleh tanyalah. Sebab jawapan yang cikgu bagi dalam latihan ni hanya jawapan untuk pengiraan sahaja. Jawapan untuk yang explain, yang terangkan apa semua tu, tu semua cikgu tak bagi, kena carilah jawapannya. So kalau nak jawapan tu boleh tanya, boleh minta. Okay, siapa dah siap teruskan buat soalan nombor 3 sampai habis dah. Yang untuk SPM tahun 2019. Okay, tajuk ni dah keluar satu soalan 20 markah. Tajuk ni 2019. Okay, tahun ni tak sure lagi keluar atau tidak.
Andai kata tahun SPM tahun 2020 ni tak keluar, jadi kemungkinan besar 2021 boleh keluar semula. Tahun you all lah. Tahun ni Ha. Okey, kelas. Tengok sekejap soalan nombor 3 sebab ada kawan yang tanya ni. Okey. Boleh tengok kejap soalan nombor 3.
Okay. Dia tanya macam mana nak cari inventory purata. Okay. Disebabkan inventory ada satu sahaja iaitu inventory akhir. Kan? Sebab kat akaun perdagangan tak ditulis. Okay. Lepas tu dekat PKK ada inventory. So yang ni adalah inventory akhir. Okay. Jadi mana inventory awal? Dan maklumat pun tak ada. Maklumat pun kat sini tak ada dia bagi tahu inventory awal. Okey, jadi kita boleh buat andaian kat sini lah sebab dia kalau ada inventory awal dia akan bagi tahu. Okey, mungkin kita boleh buat andaian kat sini perniagaan Din ni dia baru berniaga. So bila baru berniaga maka tiada inventory awal. So inventory awal dia kosong lah. Kosong. Okey, tambah 4,000 bagi 2 untuk dapatkan inventory purata. Alright. Sebab dia tak ada maklumat apa-apa. Kalau ada dia mesti bagi tahu maklumat inventory awal. Jadi kalau tak ada kita beranggapan dia inventory dia kosong lah. Kosong. Okey, boleh faham
Okey. Okey. Jadi nisbah 1:1 ni, okey, kalau tengok soalan 3 kelas. Nisbah 1:1 ni dia tak teruk. Cuma dia agak berisiko untuk pemberi pinjam. Contoh bank nak beri pinjam, bank akan analisis betul-betul lah. Sebab syarikat sekarang ni dia ada RM1, cuma dia ada hutang RM1, cuma dia ada RM1 sahaja nak bayar. Jadi kat situ syarikat pemberi pinjam dia takut untuk luluskan pinjaman andai kata syarikat tu mempunyai nisbah semasa 1:1. Dia tak teruk, masih lagi okey sebab masih lagi ada duit untuk bayar hutang. Cuma duit yang dia ada tu cukup untuk hutang yang dia ada sahaja. Okey, kalau perniagaan yang satu lagi tu dia dapat lebih daripada 4 point something kan, perniagaan dia dapat 4 point something. Jadi kita memang terpaksa pilih dia yang terbaik lah. Perniagaan Syam tu tak boleh nak cakap dia terbaik lah. Sebab 1:1 ni atas pagar. Atas pagar ni agak berisiko lah. Dia boleh jadi lebih baik, dia boleh jadi tak baik. Jadi kita terpaksa pilih yang satu lagi, syarikat satu lagi lah. DIN 4.67. Okay. Sorry prestasi ni dia nisbah keberuntungan. Prestasi, kalau dia nak minta prestasi, kita kena rujuk nisbah keberuntungan. Okey, yang lain yang tak sampai lagi soalan 3 ni tak apa. Cikgu explain ni, at least awak tahu nanti awak boleh buat next. Kemudian. Okey, kelas. Kita tengok kejap sebab ada masa lagi berapa minit, dalam lebih kurang 10 minit ni. Kita tengok kejap soalan 8. Soalan 8, sebab soalan lain tu lebih kurang hampir sama je lah. Kita tengok soalan 8 kejap. Okey. Cikgu explain je nanti ada masa you all buat lah.
Okey, so sekarang dia bagi 2 tahun. Nampak ni 31 Disember 2020 dengan 31 Disember 2019. Okey, tahun 2020 dengan 2019. Okey. Alright. Okey, and then ni maklumat kewangan. Okey, so sekarang 2 tahun dia tak beri nisbah. Jadi kita kena carilah. Okey. A, mengira nisbah. Okey, cuba tengok soalan A. Mengira nisbah yang berikut bagi tahun 2020 dan 2019 dan 2020. Ini jawapan dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okey, yang pertama je nak mark up. Mark up ni apa? Mark up. Biasa orang panggil laju-laju je mark up, mark up. Mark up ni apa benda? Nisbah apa? Nisbah. Alright, nisbah tokokan. Okey, itu nama lain dia lah. Jadi kita gunakanlah format tokokan. Kita gunakan format tokokan. Kos jualan bahagi dengan kos jualan bahagi dengan untung kasar. Okey, sudah ada dah kat sini. Kos jualan dengan untung kasar. Jadi ambil lah 2019. Kira 2019. 2020 awak kira 2020. Kena buat 2 tahun sebab dia minta 2 tahun. Okey. Kemudian yang kedua, pulangan atas modal. Pulangan atas modal macam biasa formula dia, untung bersih bahagi dengan modal awal. Untung bersih dah ada. Modal awal pun ada. Okey. Nombor 3, nisbah semasa. Jumlah aset dengan jumlah liability. Okey, jumlah aset yang mana? Okey, so aset kat sini ialah inventory akhir, ABT. Untuk 2020, 2 aset. Aset semasa. Inventory akhir dengan ABT. Okey. Kemudian, ada 2 liability semasa. Ini 2020. 2019, okey, ada 3 aset semasa. Liability semasa ada 1 sahaja. Ini 2019. Okey. And then nisbah ujian asid, kita tak ambil kira inventory akhir lah. Aset semasa, inventory akhir kita tak ambil kira. Okey. Itu tak ada masalah lah. Okey. Kita tengok B. Mengira kadar pusing ganti inventory. Okey. Formula kadar pusing ganti inventory adalah kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey. Dia nak tahun 2020. Okey, 2020 Jadi kos jualan untuk 2020 ada 2470. Okey, inventory purata. Okey, macam mana nak dapat inventory purata untuk 2020? Dia inventory awal tambah inventory akhir kan? Mana dia? Siapa ada idea? Nak dapatkan inventory purata untuk tahun 2020 ni. Dapat tak? Tahu tak macam mana nak cari inventory purata? Okay. Inventory awal tambah akhir bagi 2 kan?
Okey, so inventory yang ada dekat dalam sekarang ni dalam info ni adalah inventory akhir. Okey, kita dah dapat dah inventory akhir. Tambah 876. Inventory awal mana? Ada tak inventory awal? Tak ada. Siapa yang cakap tak ada lagi? Ataupun siapa ada yang cakap ada? Apa maksud inventory awal tu? Inventory pada awal tahun, betul? Dan maksud inventory awal tu, nilai inventory awal tu kita dapat daripada bila? Kita dapat daripada inventory akhir tahun lepas. Jadi inventory akhir yang 2019-532 ni, okey, pada tahun 2020 dia jadi inventory awal. Okey. Jadi 532 tambah 876 bahagi 2 dapatlah inventory purata. Alright. Ini kebat yang mungkin boleh berlaku lah. That's why kefahaman tu sangat-sangat penting. Kefahaman pembacaan maklumat keuangan tu. Yes, ini tahun 2019. Kalau tahun 2019, that's why dia tak tanya 2019. Sebab 2019 kena refer 2018 punya inventory awal. Okay. Sekarang ni soalan B ni, dia nak 2020 sahaja. Kadar pusing ganti untuk 2020. Soalan pun pandai juga nak tanya kita. Dia tak naklah minta 2019 sebab kalau 2019 mesti refer maklumat 2018. Okey. Kemudian C ni kebat juga. Maknanya soal kalau kebat tu jawapan pelbagai. Okay, berdasarkan jawapan B, cadangkan 2 cara untuk meningkatkan keuntungan perniagaan. Jadi awak kena nyatakanlah, kena bagilah apa cadangannya untuk kita tingkatkan keuntungan. Jadi biasanya perniagaan nak untung lebih, kena jual lebih. Jual inventory lebih. Jadi macam mana kita nak jual barang kita lebih? Okay. That's why antaranya cadangan yang boleh kita buat adalah dengan mempertingkatkan atau memperbanyakkan promosi. Itu salah satu cadangan lah. Memperbanyak atau memperbanyakkan promosi, kaedah promosi. Ataupun cara lain, kita boleh bagi tahu dengan menjual barang-barang yang berkualiti. Jadi juga sebab bila barang berkualiti orang cari. Jadi bila orang cari, jualan kita akan laris. Maknanya awak bayangkan awak ni seorang peniaga. Macam mana kita nak dapat untung banyak? Iklan boleh. Iklan tu salah satu promosi lah. Iklan, beri diskaun. Boleh kalau nak jawab macam tu. Beri hadiah ataupun buat kad diskaun, kad members card ke. Itu semua cara-cara cadangan kita, cadangan sendirilah. Awak sebagai pengarah syarikat apa nak buat, atau awak sebagai accountant apa kita nak buat. Okey. Dia macam subjektif lah. Dia macam subjektif lah. Sebab soalan ni memang membuat keputusan, decision making. Kita buat keputusan. Jadi tak mustahil soalan macam ni boleh ditanya. Tapi markah dia tak banyak lah. Selalunya 2 markah atau 3 markah. Dia tak adalah bagi sampai 10 markah macam itu. Macam karangan pula yang tak ada. Selalu markah dia sikit je. Objektif account masih lagi pengiraan. Alright. Okay, cikgu rasa cukup setakat ni untuk hari ni, untuk minggu ni.
Okay, and then exercise yang lain, latihan yang nombor lain ni, objektif, latihan objektif, cikgu harap korang buat, cuba buat. Tak faham boleh WhatsApp cikgu. Okay. Ada juga kawan-kawan kamu yang tanya, yang masuk WhatsApp cikgu tanya. Terima kasihlah, tahniahlah sebab buat latihan dan bertanya. Itu menunjukkan kita faham, kita tahu kita nak buat. Sebab ingat cikgu cakap SPM, tahun ni kalau tak keluar, kemungkinan besar tahun you all boleh keluar. Alright, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa minggu depan. Okay, untuk minggu depan nota kita akan masuk tajuk baru. Okay, cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Okay, and then Google Classroom tolong join tolong join sebab mudah cikgu nak share info apa-apa, nota apa-apa. Okay, so thank you. Kita jumpa minggu depan. Jaga diri. Stay safe. Alright, okay, welcome. Okay, welcome. Okay. Okay, baik ke? Okay, bye.